Ejen persikan China kini bebas beroperasi di Hong Kong. Selepas berbulan perkecilkan COVID-19, Bolsonaro diuji positif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Wan Nukman Muhammad Fisol dalam Berita Dunia edisi Rabu 8 Julai. China membuka ibu pejabat agensi perisikan di Hong Kong hari ini selepas Undang-Undang Keselamatan baru diwartakan di hub kewangan antarabangsa itu. Kawalan keselamatan diperketatkan bagi mengelak majlis perasmian ibu pejabat diganggu penunjuk perasaan pro-demokrasi Hong Kong. Ibu pejabat polis rahsia China terletak berhadapan Victoria Park, salah satu lokasi protes popular kumpulan pro-demokrasi Hong Kong. Ketua Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, menyifatkan pembukaan pejabat berkenaan sebagai satu detik bersejarah dan akan menjadi rakan penting kepada usaha melindungi keselamatan Hong Kong. Bagaimanapun, butiran terperinci mengenai operasi ibu pejabat perisikan itu tidak didedahkan kepada umum. Zheng Yangziong yang terlibat di dalam usaha menangani protes kumpulan pro-demokrasi dinamakan sebagai individu mengetuai pejabat tersebut. Beliau ditugaskan untuk menyelaras operasi keselamatan Hong Kong dengan Angkatan Tentera China. Yangziong dibantu oleh dua timbalan iaitu Li Jiangzhou dan Sun Xingyi. Dalam perkembangan berkaitan, pemilik aplikasi video TikTok mengumumkan tidak lagi beroperasi di Hong Kong selepas Undang-Undang Keselamatan baru dikuatkuasakan. TikTok dibangunkan syarikat berpangkalan di Beijing, ByteDance merupakan platform media sosial pertama menutup operasi di Hong Kong. Menerusi undang-undang baharu itu, polis diberi kuasa untuk mengawal dan melarang sebarang kandungan yang didapati melanggar undang-undang keselamatan baharu itu. Pembekal perkhidmatan dan syarikat boleh diarah mengeluarkan kandungan atau berdepan tindakan rampasan oleh pihak berkuasa. Sebelum ini, Google, Facebook dan Twitter mengambil pendirian tidak akan memenuhi permohonan polis untuk mendapatkan maklumat pengguna yang didapati melanggar undang-undang baharu itu. Timbalan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Stephen Biegun menafikan laporan media bahawa Washington sedang berusaha mengadakan rundingan dengan Pyongyang. Laporan itu merupakan sebahagian spekulasi media yang mendakwa Washington mahu menghidupkan semula hubungan dua hala dengan Korea Utara menjelang pemilihan Presiden November ini. Biegun yang juga dilantik utusan khas ke Korea Utara kini berada di Seoul untuk lawatan kerja 4 hari. Lawatan itu antara lain bertujuan membincangkan proses melucutkan senjata nuklear Korea Utara dan memastikan kestabilan serantau. Menjawab soalan wartawan, Biegun menafikan beliau berada di Korea Selatan bagi meneruskan rundingan dengan Pyongyang. Rundingan terakhir melibatkan Washington dan Pyongyang adalah ketika sidang kemuncak Hanoi pada awal 2019 yang gagal mencapai sebarang keputusan. Spekulasi mengenai usaha menyambung semula rundingan timbul susulan kenyataan penasihat keselamatan John Bolton bahawa Presiden Donald Trump berhasrat berbuat demikian untuk meningkatkan peluang memenangi pilihan raya presiden nanti. Media China menyiarkan bukti mendakwa India melakukan provokasi di sempadan sehingga tercetus pertempuran membunuh 20 anggota tentera India bulan lalu. Berdasarkan imej satelit, media China mendedahkan anggota tentera India merentasi sempadan dan membina sebuah jambatan. Selain itu, turut dibina adalah sebuah tapak pendaratan helikopter pada Mei lalu. Menerusi gambar berkenaan, kelihatan tentera India lengkap beruniform, membina kemah dan mengangkut bahan binaan merentasi sempadan.
China juga mendakwa tentera India mendirikan pos kawalan dan menghantar tentera ke dalam wilayah China. Tindakan itu dilihat penganalisis sebagai satu provokasi dan cubaan mencabar kedaulatan China. Pencerobohan tentera India dikatakan berlaku sejak April. Bagaimanapun, kedua-dua negara bersetuju berunding selepas berlaku pertikaian selama beberapa minggu. India dan China mencapai konsensus menerusi mesyuarat 6 Jun dengan New Delhi bersetuju tidak meneruskan pembinaan infrastruktur dan menceroboh sempadan. Namun, pada 15 Jun, India didakwa melanggar konsensus sehingga berlaku pertempuran di sempadan. Dalam perkembangan lain, Beijing menegaskan tidak berminat menyertai rundingan perjanjian pengawalan senjata nuklear melibatkan Rusia dan Amerika Syarikat. Presiden Donald Trump sebelum ini mahu China turut menyertai perjanjian baharu yang bertujuan mengawal pengeluaran peledak nuklear. Ketua Pengarah Jabatan Kawalan Senjata China, Fu Chong, berhujah terdapat jurang besar daripada segi pemilikan peledak nuklear jika dibandingkan dengan Rusia dan Amerika Syarikat. Keutamaan menyertai perjanjian itu sewajarnya melibatkan Rusia dan Amerika Syarikat berdasarkan jumlah peledak nuklear yang dimiliki mereka. Selain itu, beliau melihat Washington sengaja mengalihkan pandangan dunia terhadap China dan menjadikan alasan ketiadaan penyertaan Beijing untuk Amerika Syarikat tidak menandatangani perjanjian baharu itu. Keengganan China menyertai rundingan itu dituduh Trump sebagai tindakan strategik daripada segi kebebasan mengeluarkan peledak nuklear. Perkhidmatan Keselamatan Persekutuan Rusia FSB berjaya menahan 7 anggota kumpulan pengganas di semenanjung Crimea. Kumpulan itu didakwa mempunyai rangkaian dengan beberapa pergerakan militan di Syria. Sejak awal bulan Jun, FSB berjaya menahan anggota kumpulan pengganas dan menggagalkan rancangan mereka menyerang kemudahan awam di Simferopol. Pengganas Crimea menggunakan platform media sosial dan internet bagi menyebarkan ideologi keganasan selain merekrut anggota baharu. Selain itu, FSB turut mendedahkan ada anggota yang mempunyai hubungan rapat dengan tentera Ukraine. Penahanan anggota pengganas pada 27 Mac lalu merupakan kejayaan terbesar FSB mematahkan gerakan pengganas di semenanjung Crimea. Seramai 20 anggota Hizbut Tahrir yang disenarai sebagai organisasi pengganas pada 2003 berjaya ditahan. Menurut FSB, operasi mengesan pengganas ditingkatkan sepanjang tahun ini bagi memastikan kestabilan semenanjung Crimea. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menghantar pakar ke China hujung minggu ini bagi menyediakan laporan saintifik mengenai sumber zoonotik COVID-19. Kajian terperinci itu penting bagi mengenal pasti haiwan yang menjadi sumber pandemik dan cara ia menjangkiti manusia. Kajian tersebut melibatkan saintis WHO dan pakar dari China. Menurut Ketua Pengarah WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus lagi, menerusi kajian berterusan mengenai COVID-19, ia dapat menjadi rujukan kepada usaha mengatasi penyakit berjangkit pada masa hadapan. Ketika ini, penularan COVID-19 belum mencapai kemuncak kerana penyebaran masih berlaku dengan pantas. Kes positif COVID-19 global sudah mencecah 11.4 juta dengan kematian melebihi 535,000 pesakit. Protes membantah perintah berkurung di Serbia bertukar menjadi rusuhan ganas apabila peserta membakar kenderaan polis di Belgrade. Pertempuran perusuh dan pasukan keselamatan berlaku di semua lokasi protes selepas mereka dihalang menceroboh bangunan parlimen dan pejabat kerajaan. Turut diserang adalah stesen televisyen tempatan. Polis Serbia menembak gas pemedih mata bagi menyuraikan ribuan penunjuk perasaan yang mengutuk kaedah kerajaan menangani COVID-19. Mereka juga mendesak Presiden Aleksandar Vučić meletak jawatan
kerana gagal menyekat penularan COVID-19. Negara itu terpaksa menguatkuasakan semula perintah ketat pencegahan di Belgrade selepas berlaku gelombang kedua penularan pandemik. Ketika ini, kerajaan sedang menimbang memperluaskan perintah berkenaan ke seluruh negara. Penganjur protes mendakwa kerajaan bertindak terburu-buru melonggarkan sekatan sebelum ini bagi mengadakan pilihan raya pada 21 Jun lalu. Presiden Brazil Jair Bolsonaro, pemimpin yang lantang bersuara mempersendakan tentang keseriusan wabak COVID-19 semalam, mengumumkan yang beliau telah diuji positif namun berkata masih berasa sihat dan hanya mempunyai simptom ringan sahaja. Pemimpin sayap kanan itu mencetuskan kontroversi di Brazil kerana berulang kali melanggar perintah berkurung yang ditetapkan untuk membanteras virus daripada menular. Brazil menyaksikan lebih 65,000 orang terbunuh disebabkan COVID-19, sementara 1.6 juta lagi dijangkiti. Dalam temu bual televisyen dari kediamannya di ibu negara Brasilia, Bolsonaro berkata beliau kini mengambil pil hidrokloroquine dan azithromycin untuk merawat penyakit tersebut. Hidrokloroquine merupakan ubat yang biasa digunakan untuk merawat malaria dan lupus, sementara azithromycin adalah antibiotik yang boleh digunakan untuk merawat pneumonia. Pada usia 65 tahun, Bolsonaro berada dalam kategori seorang yang berisiko tinggi dijangkiti virus yang telah membunuh 500,000 juta orang di seluruh dunia dan menjangkiti hampir 12 juta orang. Menurut Bolsonaro, beliau mula berasa tidak sihat Ahad lalu dan menjadi semakin teruk pada Isnin dengan rasa penat dan demam mencapai 38 darjah Celsius. Tetapi beliau bertegas masih berasa sihat, tenang sambil membuka pelitup mukanya untuk menunjukkan kesungguhannya. Sementara itu, Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador berlepas ke Washington hari ini untuk membincangkan isu perdagangan dengan Donald Trump di tengah-tengah kemelut COVID-19 dan cubaan Presiden Trump untuk memenangi pilihan raya sepenggal lagi. Ini merupakan lawatan keluar negara pertama López Obrador selepas 18 bulan memegang tampuk pemerintahan dan akan menyaksikan beliau bertemu dengan presiden yang terkenal dengan cakap-cakap kosong yang anti-Meksiko. Ia satu langkah pragmatik untuk bertemu Trump, seorang lelaki yang menganggap orang Meksiko sebagai perogol dan membawa dadah serta jenayah semasa kempen pilihan rayanya yang berjaya pada 2016. Trump juga berikrar akan membina tembok di sepanjang sempadan selatan Amerika Syarikat untuk menghalang orang-orang sedemikian memasuki negaranya. 4 warga negara Vietnam diburu terlibat aktiviti penyelundupan di Korea Selatan. Butirannya selepas ini. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Maklumat. Sumber informasi tepat. Syarat paparan padat. Leading the way. Medium aspirasi masyarakat. The latest matters.
கோணத்தில் RTM தமிழ் செய்திகள். RTM 华语新闻带你关注大马，掌握国际。 Kemuncak paparan terhebat. Platform Suara Sejagat. Menyeluruh untuk rakyat. Berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Fenomena hujan luar biasa yang melanda Kyushu kini mula bergerak ke wilayah tengah dan timur Jepun. Musim hujan kali ini menyaksikan banyak kawasan ditenggelami banjir selain berlaku kejadian tanah runtuh serta banjir lumpur. Di Gifu, limpahan air sungai Hida menenggelamkan kawasan penempatan penduduk menyebabkan ramai terkandas. Insiden tanah runtuh dan banjir lumpur juga dilaporkan berlaku di Takayama. Menurut saksi, banjir lumpur menghanyutkan kediaman penduduk, memaksa operasi pemindahan dilakukan segera. Sebahagian besar kawasan pertanian turut terjejas apabila paras air meningkat lebih tinggi berbanding tahun sebelum ini. Paras air sungai sudah melebihi paras amaran di Nagano menyebabkan penduduk bersiap sedia untuk dipindahkan ke penempatan sementara. Ini pula mengenai barisan Kabinet baharu Presiden Perancis Emmanuel Macron. Menteri Dalam Negeri yang baharu Gerald Darmanin berumur 37 tahun adalah bintang yang senang meningkat naik dari sayap kanan parti politik Perancis. Tetapi promosinya menaikkan kemarahan kumpulan feminisme. Anak lelaki seorang pemilik kedai minum dan ibunya yang bekerja sebagai pencuci di Bank Pusat Perancis, Darmanin, memegang salah satu portfolio terbuka dalam politik Perancis, jawatan yang telah memusnahkan kerjaya seseorang tetapi juga menaikkan mentornya Nicolas Sarkozy menjadi presiden. Darmanin yang dilihat masih muda, bercita-cita tinggi dan setia kepada Presiden Emmanuel Macron menjadikan dia contoh terbaik kumpulan elit Macroni yang berkhidmat untuk memimpin negara sejak beliau mengambil alih kuasa pada 2017. Tetapi peningkatannya yang mendadak dibuat walaupun terdapat rungutan yang difailkan seorang wanita, Sophie Patterson Spas, pada tahun 2017 yang mendakwa Darmanin merogolnya pada 2009 selepas meminta bantuan untuk membuang rekod jenayah. Ketika itu, Darmanin adalah seorang pegawai yang bertugas dengan unit hal ehwal perundangan pengasas Parti Sayap Kanan Republikan UMP. Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO meminta semua negara terus melindungi perniagaan dalam usaha memastikan pekerja tidak kehilangan sumber pendapatan. Pada masa sekarang, 93% pekerja global masih tidak dapat meneruskan kerja seperti biasa berikutan langkah pencegahan COVID-19. Menurut ILO, penularan pandemik COVID-19 menyebabkan 400 juta pekerjaan sepenuh masa terjejas apabila sektor ekonomi dihentikan sementara. Ketua ILO, Guy Ryder berkata, sehingga kini $10 trilion Amerika telah dibelanjakan menerusi pakej ransangan ekonomi seluruh dunia. Usaha itu, jelas ILO, perlu diteruskan bagi memastikan pekerja global mempunyai pendapatan tetap sekaligus menyumbang kepada pemulihan pertumbuhan ekonomi global. Sejak COVID-19 merebak ke seluruh dunia, ia telah menyebabkan kejatuhan daripada segi tempoh bekerja sebanyak 14% yang merupakan angka tertinggi di dalam sejarah pekerjaan global. Bagi membantu usaha pemulihan ekonomi, ILO menganjurkan sidang kemuncak dunia pekerjaan bermula 7 hingga 9 Julai menghimpunkan lebih 50 ketua negara dan kerajaan
majikan terkenal dunia dan Kesatuan Sekerja untuk merangka strategi melindungi pekerjaan. Mesyuarat Kumpulan Kerja ASEAN bagi Makanan Halal kali ke-16 disaran menerapkan segera revolusi industri 4.0 bagi membangunkan industri halal serantau. Teknologi baru dapat meningkatkan lagi pengeluaran produk halal merangkumi peringkat pengeluaran di kilang dan seluruh rantaian bekalan. Menurut pengerusi mesyuarat Awang Abdul Rahman Mat Zain, walaupun COVID-19 menjejaskan sektor ekonomi, ia turut membuka peluang melakukan proses transformasi ke arah mengembangkan lagi industri halal ASEAN. Mesyuarat Kumpulan Kerja ASEAN bagi Makanan Halal antara lain bertujuan memudah cara keseragaman piawaian halal serantau dan meningkatkan pengeluaran produk dan perkhidmatan halal. Mesyuarat kali ini dipengerusikan Brunei turut membincangkan rangka kerja ASEAN bagi produk halal, kerjasama peringkat sub serantau, pelaksanaan Pelan Tindakan 2017-2020 dan penubuhan lembaga otoriti halal antarabangsa. Sidang maya ini turut melantik Kemboja sebagai pengerusi Mesyuarat Kumpulan Kerja ASEAN bagi Makanan Halal kali ke-17. Turut berlangsung hari ini adalah persidangan polisi keselamatan Forum Serantau ASEAN ARF kali ke-17 yang diadakan secara maya dipengerusikan Vietnam. Ia disertai 27 negara bertujuan membincangkan isu pertahanan dan kerjasama pertahanan ASEAN dengan peserta ARF. Pada persidangan itu, ASEAN dan negara peserta ARF berkongsi pandangan mengenai situasi keselamatan global dan serantau ketika berdepan penularan COVID-19. Selain itu, ASEAN dan peserta ARF berbincang langkah meningkatkan lagi kerjasama pertahanan. Polis Korea Selatan meneruskan operasi memburu 4 warga negara Vietnam yang didakwa terlibat di dalam aktiviti penyeludupan. Mereka disyaki terlibat di dalam penyeludupan menerusi jalan laut telah menghilangkan diri selepas menurunkan kargo di pelabuhan Gamcheon di Busan. Selain itu, polis turut mendapatkan kerjasama pengurusan pelabuhan bagi mengenal pasti identiti dan laluan penyeludup meloloskan diri. Warga Vietnam terbabit menaiki bot menangkap ikan tuna berlabuh di pelabuhan Gamcheon bagi mendaratkan kargo. Namun, selepas pihak berkuasa pelabuhan mengesyaki mereka adalah penyeludup, 4 suspek terjun ke laut bagi mengelak ditangkap. Usaha polis berdepan jalan buntu apabila operasi dijalankan gagal menemukan keempat-empat suspek. Memburukkan keadaan, lokasi mereka terjun ke laut tidak mempunyai kamera litar tertutup. Polis Guizhou meneruskan siasatan terperinci bagi mengenal pasti punca kemalangan melibatkan sebuah bas di Bandar Anshun. Bas membawa lebih 30 penumpang itu terjunam ke dalam tasik Hongshan, meragut nyawa 21 penumpang dan mencederakan 16 yang lain. Kemalangan berlaku tengah hari semalam turut membunuh pemandu bas. Lebih 1,000 anggota pasukan penyelamat digerakkan bagi mengeluarkan mayat dan penumpang terselamat. Bas juga berjaya dikeluarkan dari dasar tasik yang terletak di dalam daerah Zizi. Menurut saksi, bas berkenaan terbabas dan melanggar penghadang jalan sebelum terjunam ke dalam tasik. Ketika kemalangan, ia membawa 37 penumpang. 16 penumpang yang cedera dilaporkan stabil dan masih menjalani rawatan lanjut di hospital. Al-Hajj ashhurun ma'lumat
relax. Kata para ulama, tidak ada tempat yang mampu mengubah diri kita. Untuk mengubat kerinduan kita kepada Tanah Suci Mekah, jangan lupa saksikan Salam Baitullah. Walaupun uniknya pada tahun ini kita tidak dapat ataupun tidak berpeluang untuk menunaikan haji, Salam Baitullah sentiasa bersama anda untuk menyalurkan sebarang perkabaran, maklumat dan informasi tentang Baitullah sebagai ibrah, pengajaran dan untuk melepaskan kerinduan. Jangan lupa Salam Baitullah. Bola sepak La Liga Spanyol. Jurulatih Barcelona Quique Setién masih yakin pasukannya mampu muncul juara dan memintas Real Madrid yang kini mengungguli Liga dengan kelebihan 4 mata. 4 perlawanan terakhir, Barcelona akan berdepan Espanyol, Real Valladolid, Osasuna dan Deportivo Alaves. Setién masih belum menyerah kalah dan yakin anak buahnya mampu mempertahankan gelaran dengan memenangi kesemua baki perlawanan. 4 perlawanan terakhir Madrid pula bertemu Alaves, Granada, Villarreal atau Leganes. Kontrak Setién bersama Barca akan berakhir pada musim panas 2022. Sejak menggantikan Ernesto Valverde pada Januari lalu, dia masih belum mencapai jangkaan yang diharapkan. Hubungannya dengan pemain Barca juga termasuk Messi dikatakan tidak baik. Kabar angin melaporkan Setién bakal digantikan oleh bekas pemain Barca Javi Hernandez. Ini pula perkembangan sukan kereta Formula 1. Juara dunia 2 kali Fernando Alonso bakal kembali bersaing pada tahun hadapan bersama pasukan Renault. Pemandu berusia 38 tahun dari Spanyol itu dilaporkan sudah menandatangani kontrak bersama pasukan Perancis berkenaan dan pengumuman mengenainya akan dilakukan tidak lama lagi. Renault bagaimanapun enggan memberi sebarang ulasan. Alonso meninggalkan saingan F1 pada 2018 selepas 4 tahun bersama McLaren tanpa sebarang gelaran dan kini memburu kejuaraan ketiga perlumbaan Indianapolis 500 bersama pasukan sama pada bulan depan. Penyertaan beliau bersama Renault bermakna kedua-duanya bersatu kembali selepas Alonso berjaya memenangi gelaran kejuaraan dunia bersama pasukan itu pada 2005 dan 2006. Renault perlu mencari pelumba baharu selepas pemandunya dari Australia, Daniel Ricciardo, bakal menyertai McLaren pada saingan musim depan. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Anggota bomba berusaha gigih untuk memadam kebakaran hutan di timur Ukraine.
6 terbunuh dan 9 lagi dibawa ke hospital. Kejadian bermula di wilayah Lugansk, sebahagiannya dikawal oleh puak pemisah pro-Rusia dan merebak ke kawasan seluas 80 hektar. Visual itu menutup berita dunia malam ini. Kekal setia bersama berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Waluhman Muafisol. Selamat malam, kita jumpa lagi.